Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan memberi taklimat tentang kerja khusus inovasi digital dalam pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar PISMP ambilan Jun 2018 ya. Okey, antara option yang terlibat adalah PM, Pendidikan Islam dan TESA. Okey. Untuk TESA, dia punya kod dia adalah TSLB 3152. Untuk bahasa Melayu PMMB 3152, dan untuk pendidikan Islam adalah PIMK 3152. Okay. Ada tiga program, tiga option lah yang terlibat dengan khusus ni ya. Okay. Kita tengok yang pertama adalah berkaitan dengan wajaran tugasan yang ada dalam soalan tugasan kerja khusus kita. Yang pertama adalah tugasan 1. Tugasan 1 adalah berbentuk pembentangan ya, berbentuk pembentangan. Dia punya wajaran peratusan adalah 10%. Tarikh mula projek adalah 4 Oktober, tak lama bulan depan ya. Dan tarikh hantar adalah 7 Oktober ataupun sebelum tu. Okey. Itu adalah untuk pembentangan. Jadi tarikh mula projek adalah 4 Oktober dan tarikh hantar adalah 7 Oktober bulan depan ya. Okey, itu tugasan 1. Tugasan 2 adalah berbentuk projek. Ini wajaran yang paling besar, iaitu 70%. Untuk makluman juga, dalam tugasan 2 ni, projek ni dipecah pada 3 pula iaitu proposal, projek itu sendiri dan promosi ya. Nanti saya akan terangkan pecahan dia. Dan 70% tu ada pecahan lagi. Dan tarikh mula projek ni adalah selepas tamat pembentangan. Selepas pembentangan tamat, dan kita akan mulakan projek kita bermula 8 Oktober dan perlu dihantar pada 5 November, iaitu jangka masa dia dalam 29 hari ya. Okey. Itu projek. Ada tiga pecahan dalam projek, iaitu proposal, produk dan promosi ya. Dan yang ketiga adalah laporan kepada projek. Laporan kepada projek boleh bermula pada 10 November dan dalam jangka masa 6 hari, perlu hantar pada 15 November. Wajaran peratus dia adalah 10% je lah. Okey, dia punya penulisan dia ni, laporan ni dalam bentuk patah perkataan. Anda perlu membuat laporan projek sepanjang 500 patah perkataan. Dan yang last sekali adalah kuis. Kuis 10%. Kita bersedia untuk kuis bermula pada 16 November dan kuis akan berlangsung pada 19 November serentak untuk semua option. Semua option BM, Pendidikan Islam dan TESA, kita buat serentak kuis. Mungkin dalam Google Classroom pensyarah masing-masing. Pada 19 November. Itu jadi tugasan 1 yang terdekat dah. 4 Oktober ni perlu mula dan perlu hantar pada 7 Oktober. Ni pembentangan ni perlu hantar dalam bentuk video YouTube. Anda perlu merakam pembentangan anda dan perlu upload ke YouTube. URL YouTube tu hantar ke GC pensyarah masing-masing ya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Apakah objektif kerja khusus? Ada 4 objektif, iaitu yang pertama, pelajar perlu membuat pembentangan dengan jelas dan penuh confident tentang konsep-konsep berkaitan inovasi. Jadi yang mesti ambil guna elemen-elemen topik 1, konsep-konsep inovasi, perlu diambil kira masa buat pembentangan ya. Dan format pembentangan proposal itu telah disediakan. Okey, yang kedua, menghubung kait model pembelajaran triological. Ini dalam topik 2, pembelajaran triological. Perlu ada hubungan kait dalam aktiviti pembangunan projek. Projek yang nak dilaksanakan tu perlu mengambil kira
pembelajaran triologika atau aktiviti PDP. Okay. Yang ketiga, perlu menghasilkan produk inovasi itu sendiri berasaskan masalah yang dihadapi dalam pengajaran pembelajaran dan yang boleh dikomersialkan. Dan satu lagi, dia perlu boleh cater salah satu kegunaan pembelajaran murid berkeperluan khas. Contohnya kalau yang ada masalah penglihatan ke masalah pendengaran, kita boleh pilih salah satu. Mana produk inovasi kita ni boleh digunakan oleh salah satu pelajar masalah pembelajaran. Okay. Yang keempat, melaporkan hasil inovasi dan kesannya terhadap kualiti PDP dengan mencadangkan idea dan penyelesaian alternatif. Itu adalah objektif kerja khusus kita lah. Okay. Kita tengok lagi. Saya akan explainkan tentang tugasan 10% iaitu presentation, pembentangan. Dalam pembentangan ni anda dikenaki membentang kertas cadangan ataupun proposal projek itu sendiri. Ya. Proposal, anda kena buat proposal dan tugasan ni adalah secara individu tapi boleh berkolaborasi dengan kawan-kawan. Tak kira melalui dalam talian ke, boleh share. Tapi tugasan pembentangan ni adalah secara individu. Okey, jadi awak kena bentangkan proposal yang kita buat ni dan mengambil masa kurang daripada 30 minit. Mungkin 20 minit ke, mungkin 25 minit. Tak lebih pada 30 minit. Ya. Masa bentang tu boleh guna PowerPoint ke, apa-apa. Untuk bentang tu boleh guna PowerPoint. Dan video pembentangan tu yang kurang pada 30 minit tu mesti di-upload ke YouTube. YouTube ni menggunakan domain IPJ-KEDRA, tak boleh menggunakan domain Gmail. Dan bila dapat dia punya URL tu, URL kena hantar ke GC di ruangan kerja khusus pada atau sebelum tarikh yang ditetapkan. Jadi kalau ni kena hantar pada, kalau kita tengok tadi, pada 7 Oktober. Jadi URL tu kena post dalam GC pada 7 Oktober. Okey, sebelum atau 7 Oktober. Okey. Ini YouTube ni kena upload lah. Jadi nak upload dalam GC biasa format macam ni. Dalam ruangan pentasan kerja khusus, pensyarah akan sediakan hantar tugasan 1. Jadi anda perlu copy paste je dalam question yang pensyarah bagi, diletak dalam ruangan kerja khusus, submit ni URL tu. Jadi pensyarah boleh nilai melalui URL YouTube yang diberikan. Okey, kita tengok lagi. Membentangkan secara terperinci cadangan projek inovasi digital yang lengkap berdasarkan model. Jadi model pembelajaran triologika ni kena hadam betul-betul. Ini dalam topik 2 saya ada sediakan slide untuk dibaca yang sesuai dengan pelbagai sumber rujukan. Boleh ambil mana-mana rujukan daripada internet ke, boleh gabung. Jadi knowledge kita luas sikit, tidak terikat pada slide yang diberi sahaja. Okey, format pembentangan ini dicadangkan. Dalam tu ada tajuk projek, matlamat projek, jenis peralatan atau aplikasi yang perlu digunakan, sumber yang perlu. Kalau tak, saya dah ada bagi satu format khas untuk buat proposal. Boleh campur mana yang selesa. Tapi yang sangat perlu adalah catagan ni, yang 1.4 ni perlu kena ada dalam proposal. Pelaksanaan ni daripada mula sampai tamat projek. Catagan, kena sediakan satu catagan. Okey, kita tengok ini. Okey, ini dia punya cadangan kertas proposal projek inovasi. Perlu ada pengenalan, rasional kenapa buat inovasi itu dilaksanakan dan menyatakan masalah. Inovasi yang kita buat ni untuk selesaikan masalah apa dan apakah objektif dia, siapa kebenaran sasar dia, pelajar darjah 4 ke darjah 3, pelajar yang masalah pendengaran ke, pelajar yang masalah penglihatan ke, pelajar luar bandar, pelajar dalam bandar ke. Jadi ini kena ada target dan kebenaran sasar. Kenapa projek inovasi ni penting? Apa kepentingannya? Macam mana dia boleh membantu menyelesaikan masalah ni? Kita tahu. Dan adakah melibatkan kos,
Kos ada, kalau aplikasi tu adakah melibatkan software yang berbayar ke, ataupun yang percuma, ataupun yang trial. Jadi kena ambil kira juga kos projek inovasi, plan projek inovasi. Ini catakan lah. Contoh bulan ni awak buat apa, proposal. Lepas tu generate idea dan seterusnya lah. Plan projek kena buat catakan sampailah tarikh projek dihantar. Lepas tu buat dia punya conclusion. Ini format pembentangan awak lah dalam bentuk proposal projek inovasi. Jadi ini yang tugasan 10%. Yang perlu awak buat adalah bentang YouTube, rakam video tu dimuat naik ke YouTube. Okay. Itu yang 1. Okay, kita tengok tugasan 2. Kita ada 4 tugasan. Untuk makluman, kita punya subjek ni tidak ada final exam. 100% adalah kerja khusus. Okay. Tugasan 2 memberi wajaran yang paling tinggi lah, 70%. Sangat tinggi. Kalau yang pembentangan tadi 10%. Jadi saya minta anda semua beri penekanan yang lebih pada tugasan 2 lah. Pasal dia, wajaran dia sangat tinggi, iaitu 70%. Dan di dalam tugasan 2 ni juga dia pecah pada 3 pula. Yang pertama adalah proposal. Kalau tadi kita bentang proposal pada tugasan 1, proposal itu adalah draft je, draft idea kita. Dan proposal yang dia masukkan dalam tugasan 2 ni, wajaran ni pun 10% juga, nampak? 10%. Tapi yang ni yang dah final lah, proposal yang final. Yang tadi kita draft, mungkin yang kita bentang tu ada perubahan. Yang perubahan tu kita masukkan dalam projek tugasan 2. Jadi dalam projek ni 70% ni proposal 10%. Yang kedua, produk tu sendiri 50%, tinggi 50%. Produk tu, hasil produk tu 50%. Dan 10% adalah macam mana awak advertise, promosikan produk inovasi awak tu. Nanti kita akan tunjuk macam mana format promosi. Okey, projek proposal yang lengkap berdasarkan model trial logika yang sesuai dan pelbagai sumber rujukan. Jadi kena buat proposal. Saya rasa proposal pun boleh pakai format yang sama masa pembentangan tadi. Item-item yang perlu diletakkan dalam proposal. Ataupun mungkin kalau kita dah ada ternampak sampel-sampel di mana-mana orang buat proposal projek inovasi, boleh ambil dan letakkan reference dia. Okey, untuk produk ni, produk yang kita hasilkan ni, dia ada NPDL, digabung dengan subjek pendidikan inklusif. Jadi untuk subjek pendidikan inklusif, anda dah tak perlu buat dia punya bahan bantu mengajar, learning kit atau apa-apa, tak perlu buat dah. Bila dah hantar inovasi ni, dah 2 in 1 sekaligus. Cumanya inovasi kita ni sepatutnya tak ada melibatkan pendidikan inklusif, memandangkan kita dah NPDL kan dengan pendidikan inklusif. Jadi produk inovasi kita ni selain daripada boleh menyelesaikan masalah PDP, dia juga boleh digunakan pakai oleh murid dari program pendidikan inklusif dan murid berkeperluan khas. Contohnya kita ambil salah satu je lah, tak perlu semua, tak boleh. Contoh kita fokus pada yang masalah pendengaran. Jadi untuk produk inovasi ni, kalau untuk pelajar masalah penglihatan, kita banyak gunakan audio, banyakkan guna. Kalau yang masalah pendengaran, kita banyak guna visual. Jadi inovasi kita tu banyak guna visual, dia boleh cater untuk murid berkeperluan khas masalah pendengaran. Pendengaran jangan guna audio. Kalau guna audio banyak, dia orang tak dapat dengar. Okay, jadi itulah antara yang add-on yang perlu ditambah. Jadi produk inovasi untuk subjek tu, itu adalah main. Dia punya add-on adalah pendidikan inklusif untuk pelajar berkeperluan khas. Salah satu saja, tak perlu pilih semua. Okey, ini hasil produk inovasi perlu diuji, perlu ditest. Bila dah buat, kita test dulu dekat mana-mana pelajar dan kita buktilah, nyatakan kat mana kita test. Pasal yang ni pun ada juga dalam rubrik dia. Jadi untuk produk ni, dia punya wajaran adalah 50%. Okey.
Okey, untuk promosi hasil produk inovasi digital, bagi tujuan lepas kita produk itu dah siap, kita kena promote. Sama ada promote di Facebook ke, di YouTube ke, di mana-mana kita sediakan satu website ke. Okey, jadi yang ni 50%. Jadi kita tengok macam mana arahan tugasan. Uh, Untuk proposal project tadi dah ada format kan, kita guna format seperti pembentangan. Okey, itu 10%. Cuma bezanya yang 10% pembentangan tu itu adalah draft proposal. Yang proposal dalam tugasan ni dia adalah yang final lah. Okey. Hasil projek inovasi untuk projek produk tu sendiri yang 50% ni dia keseluruhan 70%, 10% proposal, 50% adalah produk tu sendiri. Berdasarkan proposal projek, jadi buat produk inovasi tu based pada proposal yang kita hantar. Anda dikenaki menghasilkan satu produk inovasi digital. Inovasi ni kita kalau boleh, kita tak nak yang maujud lah, yang more tu ke arah digital lah, penggunaan apps digital. Kalau kombinasi pun mesti melebihkan pada digital lah. Kalau kombinasi bahan maujud, perlu melebihkan penggunaan digital lah dalam inovasi kita itu. Yang berkaitan dengan proses mengatasi masalah pengajaran atau pembelajaran. Jadi inovasi kita ni boleh membantu mengatasi masalah PDP yang kita laksanakan dalam kelas. Jadi that's why kita kena cari dulu apa masalah yang kita nak selesaikan dengan inovasi kita ni. Okay, hasil projek inovasi digital yang kita buat tu, kita banner, perlu relevan dengan tema topik kemahiran yang kita mengajar lah. Kalau kita tester, kita buat tester lah. Kalau kita bahasa Melayu, buat berkaitan bahasa Melayu. Okay. Kalau pendidikan Islam, buat berkaitan dengan pendidikan Islam. Dan hasil projek tersebut boleh juga digunakan oleh murid berkeperluan khas. Contohnya kalau kita fokus kepada yang masalah penglihatan, kita banyakkan audio. Kalau kita fokus pada masalah pendengaran ataupun pekak, kita more pada visual. Kita punya inovasi tu. Okay. Ia mempunyai reka bentuk penampilan ataupun ni packaging ni. Macam mana kita nak buat packaging ni? Untuk packaging dia, yang paling penting adalah dalam yang bahagian ketiga promosi tu, panduan pengguna. Bila ada dalam satu kotak kit tu, kita ada panduan dalam tu. Ada, kalau kita ada bentuk software yang boleh digunakan secara offline, kita package dulu dalam bentuk CD ke apa dalam tu. Jadi ini mempunyai reka bentuk penampilan ataupun packaging yang menarik. Mempengaruhi idea pencipta asal. Jika kita ada ambil daripada mana-mana idea pencipta asal, bagi kredit kat dia dan kita ubah apa yang dibuat tu, jadi yang orang asal tu perlu diberi kredit lah, pasal kita ada belajar tentang copyright untuk topik satu, jadi kena masuk benda ni kena masukkan unsur-unsur yang kita belajar tu. Okey, itu hasil projek. Okey, packaging penting packaging. Okey, kita tengok cara nak buat promosi. Proposal dah buat, kita dah buat produk tu dah siap. Kita macam mana kita nak promote ni? Anda dikenaki mempromosi projek inovasi digital anda dengan menyediakan panduan pengguna. Produk tu kita kena ada buat satu kit lah untuk panduan untuk menggunakan produk kita tu. Kena buat comel-comel ni. Panduan pengguna, that's why dibullkan tu. Cara mengambil tugasan projek inovasi digital dan PDP, ini tak apa sangat. Yang penting adalah panduan penggunaan, cara nak guna kita punya produk inovasi. Kena kalau pula produk inovasi kita tu dikombinasi daripada apps. Contohnya kita guna PowerPoint dan website. Website dan Padlet dan Kahoot dan Quizzes. Dia campur banyak tu. Jadi kena ada cara panduan penggunaan dia. Kalau boleh inovasi, kita jangan guna satu apps je. Kalau boleh pakai 2 atau 3 apps untuk menghasilkan satu inovasi. Ini yang perlu adalah dalam promosi, mengandungi maklumat lengkap tentang tajuk projek, jenis format projek, objektif dia. Masuklah apa yang perlu. Yang penting adalah panduan penggunaan hasil projek tersebut. Perlulah secara sistematik dan mudah diikuti. Mana kalau orang tengok panduan pengguna tu, orang dah tahu, mudah untuk menggunakan kita punya inovasi tu. Reka bentuk pembungkusan mudah dibaca dan menarik. Ini packaging lah. Yang packaging tadi cara kita
package dia macam mana. Itu ada dia punya pemberatan markah juga. Cadangan aktiviti pembelajaran sesuai, inovasi kita kena sesuai untuk menggunakan hasil universiti tersebut. Anda tidak perlu menyediakan RPS, tak perlu buat RPS ya. Mana cadangan aktiviti pembelajaran sesuai untuk menggunakan hasil universiti digital tersebut. Okey. Anda digalakkan untuk berkolaborasi dengan rakan-rakan dalam usaha mendapatkan maklumat, sumber penjanaan idea, bantuan teknikal dan sebagainya. Jadi kolaborasi dengan rakan-rakan tu, perkongsian idea sama ada daripada IPG sendiri atau cross IPG untuk dapatkan maklumat tambahan adalah digalakkan lah ya. Itu cara nak buat promosi. Jadi yang 70% ni bagi pada proposal 10%, produk 50%, promosi ni 10%. Okey, kita pergi yang tugasan 3. Tugasan 3 adalah laporan pada projek. Bila projek dah siap, yang 70% tu dah siap, kita kena buat satu laporan projek. Pemberatan ni 10%. Jadi secara kritis anda dikenalkan menghasilkan laporan projek yang panjangnya 500 patah perkataan saja secara bertaik. Tak panjang, 500 je. Macam proposal tadi dia tak setkan patah perkataan, tapi kalau ikut pemberatan 10% ni lebih kurang lah 500 patah perkataan ataupun terlebih sikit. Tapi yang proposal tu dia tak set 500 patah perkataan. Yang laporan projek dia setkan 500 patah perkataan. Tugasan dilaksanakan cara individu. Semua individu dalam projek kita ni, kerja khusus kita semua individu. Laporan projek merupakan dokumentasi pelaksanaan projek inovasi digital yang menghuraikan butiran berikut. Dalam laporan projek ni perlu ada penerangan mengenai inovasi yang diperkenalkan, objektif dia, tempoh pelaksanaan dia, sama ada secara penuh atau percubaan dan di mana lokasinya. Penerangan ringkas mengenai kedudukan sebelum inovasi. Jadi sebelum inovasi ni apa masalah yang nak diselesaikan dan masalah-masalah yang dihadapi sebelum inovasi dilaksanakan. Apakah masalah yang dihadapi? Kenapa kita nak buat inovasi ni? Kita nak selesaikan masalah apa? Dan apakah kegunaan pelaksanaan inovasi bagi meningkatkan kualiti PDP kita? Macam mana? Dekat mana faedah kita buat inovasi ni, dia membantu dekat mana dalam PDP kita. Perlu adalah masuk ke gambar ke CD ke apa ke reference yang kita ambil ke. Okey, jadi format penulisan adalah seperti berikut. Guna-guna ni lah, font area size 11 poin, langkau dia spacing ni 1.5, mesti merujuk kepada format APA American Psychological Association. Plagiat adalah dilarang sama sekali. Pelajar yang didapati plagiat akan digagalkan kerja khusus. Okey. Jadi tugasan 1 pembentangan, okey. Tugasan 2 produk tu sendiri, pecah 3 proposal, produk dan promosi. Dan tugasan 3 adalah laporan projek. Dan yang keempat tugas ini cara nak hantar dia. Okey. Ini macam biasalah kalau nak hantar projek kita tu, kerja khusus, muka depan nama pelajar, angka giliran samalah, nombor kad penalah, tengoklah reference. Tugasan yang bakal diserahkan terdiri daripada komponen tugasan 1. Okey, kalau kita tengok tugasan 1 ni adalah presentation, anda hantar YouTube. Masa tarikh 7 Oktober tu hanya hantar URL, tapi yang package keseluruhan ni dalam tugasan 1 proposal ni awak hantar draft saja yang bercetak bersama dengan soft copy video pembentangan tu. Dia tak nak dalam bentuk URL dah. Mungkin letak URL, letak CD video yang awak bentang tu, dan letak dia punya draft proposal tu. Mungkin awak buat dalam PowerPoint tu, awak cetak je PowerPoint tu, letak dalam tugasan 1. Dan tugasan 2, mesti ada apa? Proposal yang final. Dan tugasan 1 ni proposal yang draft Mungkin proposal dalam tugasan 1 ni dengan proposal yang ada dalam tugasan 2 ni mungkin lain. Proposal untuk produk yang bercetak, tugasan 2 ni proposal akhir produk yang bercetak, perlu ada produk. Produk kita ni kalau dia berbentuk online, sama ada bentuk website ke, Padlet ke, bentuk apa-apa saja yang berunsurkan online, kita print screen je, capture dia punya pages yang penting lah. Kalau dia terlalu banyak pages, tak perlu print screen semua. Ambil yang penting-penting macam muka depan, benda-benda yang penting yang boleh jadikan bukti.
Okey. Dan kalau dia website ke apa ke, kalau boleh, kalau address dia panjang sangat, kita guna shorten URL, sama ada guna BLY ke atau apa-apa, pendekkan dia punya URL, masukkan URL. Dan kalau dia berbentuk CD, soft copy, jadi burn CD tu, projek universiti kita, dan letak pada CD tu letak nama pelajar, tajuk projek universiti serta option dan kumpulan, dan print screen. Okey, promosi produk yang bercetak. Jadi kalau ada tugasan 2 ada proposal memang bercetak. Yang ni print screen dia, ataupun ni panduan dalam promosi produk, ada panduan pengguna kan. Dan yang tadilah boleh di-compile, di-bind sekali lah, termasuk tugasan 1, tugasan 2. Tugasan 3 adalah laporan projek bercetak yang saya explain tadi, dan mesti ada senarai rujukan mengikut gaya APA. Pelajar hanya perlu mengetip, guna stapler je, tak perlu yang gelung, bercetak dengan 3 pin besi kokok pada margin kiri tanpa pindaan folder. Dia nak pakai stapler je. Pelajar wajib hantar tugasan mengikut tarikh yang ditetapkan. Tugasan yang dihantar lewat tanpa sebab yang kukuh boleh menjejaskan kerja khusus kita. Okey. Jadi tugasan 1 dah, tugasan 2 pecah pada 3, tugasan 3 adalah laporan projek. Dan ini panduan nak hantar tugasan yang akhir ni 1, 2, 3 tu kena compile sekali. Yang satu pun bentangan, kita cuma hantar URL, tapi bila nak compile sekali ni kita hantar dia punya tugasan satu, hantar dia punya slide yang bercetak tu, hantar alamat URL, hantar alamat URL dan hantar soft copy dia dalam bentuk CD. Jadi compile sekali, letak jadi kita stapler sekali tugasan 2 dan tugasan 3. Okey, kita tengok lagi. Yang keempat adalah quiz. Quiz tak banyak, ada 3 soalan, soalan struktur yang agak panjang lah, bukan yang pendek sebab satu soalan tu mengambil masa 8 minit. 2 soalan 8 minit, satu soalan 12 minit. Jadi ada 3 soalan. Soalan 3 tu dia wajaran dia 4 markah. Soalan 1, 2 wajaran dia 3. Jadi 3 campur 4 adalah 10 markah. Okey, jadi untuk kuis ni kita akan letak soalan kuis tu dalam Google Classroom masing-masing lah. Dan soalan tu dalam format PDF. Soalan saya PDF. Anda perlu menjawab soalan menggunakan Google Doc yang telah disediakan. Sila tekan turn in setelah saya menjawab. Ini sepatutnya lah. Tapi itu bergantung pada pensyarah awak nak bagi macam mana dia punya soalan kuis tu. Tapi soalan tu adalah semua soalan yang sama lah. Dan akan dilaksanakan pada waktu yang sama, iaitu pada 19 apa ni kita tengok lah. Saya tengok balik. Tarikh kuis ni. 19 November. Kita akan buat serentak pada waktu yang sama juga. Jadi cuma bentuk je, kalau yang apa yang kami plan adalah letak di Google Classroom. Anda download je dia punya soalan, lepas tu jawapan ni dalam Google Doc yang disediakan oleh pensyarah. Kalau pensyarah ada alternatif lain, itu bergantung pada pensyarah lah, nak cara awak nak menghantar jawapan tu kepada pensyarah. Okey, itu kuis. Saya rasa selesai dah untuk kuis semua. Jadi saya ulang balik. Okey, yang pertama adalah pembentangan. Apa yang nak dibentangkan? Yang perlu dibentangkan adalah proposal. Proposal ni masih berbentuk draft, mungkin boleh dibaiki lagi lepas pembentangan. Dan pembentangan ni perlu dirakam. Sama ada awak nak guna PowerPoint ke masa bentang, apa saja teknik dibenarkan. Dan format proposal tu dah telah saya berikan. Dan dia punya pembentangan tu tidak lebih pada 30 minit. Di-upload ke YouTube yang menggunakan domain ipgk.ai. Dan URL tu dihantar ke Google Classroom. Jadi pensyarah akan menilai melalui YouTube yang awak upload. Itu yang tugasan 1. Tugasan 2 iaitu projek terbagi pada 1 proposal. Beza dia proposal yang bentang tadi dengan proposal yang ni. Proposal yang dalam tugasan 2 ni proposal yang final. Lepas tu mesti ada produk. Proposal tadi 10%, produk 50%.
Dan kita ada promosi 10%. Itu tugasan 2. Tugasan 3, awak perlu membuat laporan projek, panjang dia 500 patah perkataan dalam bentuk bercetak lah. Dan yang keempat, kita akan buat kuis. Saya rasa setakat ni aja untuk taklimat tentang kerja khusus. Sekiranya ada pertanyaan boleh hubungi saya. Okey, sekian, terima kasih.